Hadis ini tidak khusus untuk solat Jumaat saja. Kerana perawinya berupaya menunjukkan khusus hukum hakam itu untuk solat Jumaat dengan hadis yang bersifat umum mencakupi solat Jumaat dan solat lainnya. Maknanya puan-puan, walaupun kita bincang sembahyang Jumaat, puan-puan habis sembahyang maghrib misalnya nak buat ba'diyah, sunat pindah sedikit. Bergerak ngensuk ke terpulang lah. Ataupun dah sempit sangat, borok je lah. Datang mana? Jadilah sembahyang. Janji putuskan. Kalau orang kata, apa lah masalah, teruskan je lah. Baik tu kitab ni nama sunnah yang dilupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'maika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmatmu. Yang dihormati para pegawai dan sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I, seterusnya para pecinta ilmu, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, moga-moga berbahagia sekalian. Alhamdulillah kita bertemu dalam program Minda Imam Besar yang dibawakan kepada kita oleh Pusat Kutipan Zakat Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Dan kita menggunakan pakai kitab 100 Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan, yang merupakan terjemahan daripada kitab Al-Wasiyatu bi Ba'di Sunani Syibhil Mansiyah, susunan Dr. Haifa binti Nasir bin Abdullah Ar-Rashid. Dan kita alhamdulillah masih di bab yang ke-8, iaitu tentang sunnah-sunnah yang berkaitan dengan solat Jumaat. Pertemuan terakhir kita pada 3 Ogos yang lalu, kita ada membincangkan tentang orang yang mengantuk sunat untuk berpindah tempat ketika hari Jumaat ataupun ketika khutbah Jumaat. Dan kita dah terangkan orang yang mendengar khutbah tak boleh tidak mesti kawal rasa mengantuk semasa khutbah. Sebab itu kata Muhammad bin Sirin, seorang ulama di kalangan tabi'in, kanu yakrahuna an-naumu wal imamu yakhtub wa yaquluna fihi qawlan syadida. Para sahabat Nabi dulu sangat marah kalau orang tidur ketika khatib sedang berkhutbah, dan mereka akan mencelanya dengan celaan yang keras. Artinya jangan mengantuk sangat. Dan kata Ibnu Aun, "Thumma laqini ba'da dhalika faqala tadri ma yaqulun?" Qala yaquluna mithlahum kamathali sariyatif faqu. Kata dia, saya pernah bertemu dengan Ibnu Sirin, dia tanya, apa komen sahabat tentang mereka ini? Dan kata Ibn Sirin, para sahabat dulu kalau mereka melihat orang yang tidur ketika khutbah, maka kata mereka orang itu sama seperti pasukan perang yang pergi berperang tapi gagal dapat apa-apa. Justru untuk kita nak menghilangkan rasa mengantuk itu, caranya ialah dengan bergerak daripada satu tempat yang kita duduk berpindah ke tempat lain. Idza na'asa ahadakum yaumal jum'ah falyatahawwal min majlisihi dzalika. Kalau kamu mengantuk sangat pada hari Jumaat semasa khutbah,
berpindahlah daripada tempat duduk. Ni riwayat Imam At-Tirmizi. Dan kata Imam Asy-Syafi'i, aku sangat suka kalau seorang itu bila dia mengantuk dan mendapati ada ruang yang tidak diduduki oleh siapa untuk dia pindah ke tempat itu. Namun disebabkan suasana kita pada hari ini saf telah pun penuh semasa khutbah atau ketika solat Jumaat, maka tidak perlulah seorang yang mengantuk tu beralih tempat sebab dia akan mengganggu pula jemaah kita yang dah lama duduk. Jadi dibolehkannya untuk menghilangkan mengantuk dengan cara-cara lain seperti picit leher ke, picit tengkuk ke, picit badan, tu sajalah. Yang ringan-ringan. Yang penting jangan layan sangat mengantuk semasa khutbah. Baik, selesai. Minggu ni kita masih di bab ke-8, sunah-sunah berkaitan dengan solat Jumaat. Dan hari ni kita masuk satu bab iaitu solat sunat selepas solat Jumaat. Muka surat 148. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang menghadiri solat Jumaat disunatkan untuk solat 2 rakaat sesudahnya yang dilakukan di rumah atau 4 rakaat yang dilakukan di masjid. Jadi garis bawahkan perkataan 2 rakaat rumah, 4 rakaat masjid. Saya percaya benda ni dah tak ada lah orang buat. Biasa habis solat Jumaat, tuan-tuan akan bangun sembahyang ba'diyah 2 rakaat sudah selesai. Jadi benarlah ini sunnah yang ditinggalkan, iaitu Nabi kalau dia ba'diyah di masjid solat Jumaat, dia buat 4. Dia akan buat 2 rakaat bila di mana? Di rumah. Kita tengok hadis-hadisnya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalla ahadukumul jum'ata falyusalli ba'daha arba'an." Jika salah seorang di antara kamu telah mengerjakan solat Jumaat, hendaklah solat sesudahnya 4 rakaat. Dalam lafaz lain, "Man kana minkum musalliyan ba'dal jum'ati falyusalli arba'ah." Siapa di antara kamu mau melakukan sembahyang sunat selepas Jumaat, sembahyanglah 4 rakaat. Ini riwayat Muslim. Hadis seterusnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW solat sunat di rumah. Fakana la yusalli ba'dal jum'ati hatta yansarif fayusalli rak'ataini fi baitih. Baginda, kata Ibnu Umar, tidak solat sesudah Jumaat hingga pergi, dan baginda lakukan 2 rakaat di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Muka surat sebelah. Abu Daud meriwayatkan daripada Atha, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika di Mekah, selepas mengerjakan solat Jumaat, beliau ke hadapan dan solat 2 rakaat. Kemudian ke hadapan lagi dan solat 2 rakaat sehingga berjumlah menjadi 4 rakaat. Namun begitu ketika beliau duduk di Madinah, setelah selesai solat Jumaat, beliau terus pulang ke rumahnya dan solat 2 rakaat dan tidak melakukan solat itu di masjid. Ketika persoalannya ditanyakan kepada Ibnu Umar, ini salah bukan kepada Nabi, kepada Ibnu Umar, beliau pun menjawab, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalika." Dahulu Rasulullah SAW juga mengerjakan demikian. Hadis Abu Daud. Terdapat juga hadis yang seumpama ini dalam riwayat Muslim nombor 882. Menurut Al-A'lamah Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad, apabila Nabi SAW selesai solat Jumaat, baginda masuk ke rumahnya dan mengerjakan solat sunat 2 rakaat. Kemudian Nabi memerintahkan kepada orang yang mahu untuk mengerjakan solat supaya solat 4 rakaat. Menurut Syekh kami dan Abu Abbas Ibn Taymiyah, setelah selesai solat di masjid, hendaklah solat 4 rakaat. Jika solat dilakukan di rumah, hendaklah solat 2 rakaat. Pendapat ini ditunjukkan oleh beberapa hadis yang berkaitan. Jadi tuan-tuan sekalian, ini yang saya sebutkan tadi, sunnah yang dilupakan ataupun first time dengar lah, bukan dilupakan. Lupa ni benda tahu tapi tak buat. Ini first time kita dengar. Dan bagus kalau dapat kita jadikan satu amalan. Cuma tadi tertarik bila
muka surat 150 dia ceritakan tentang Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar ni tuan-tuan, dia bukan sebarang sahabat lah. Kalau kita tengok dalam kitab ini, dia cerita tentang orang jadikan Abdullah bin Umar sebagai contoh. Ini bukan calang-calang. Abdullah bin Umar ataupun Ibnu Umar ini, dia sahabat Nabi, anak Saidina Umar. Dia jadi mufti Mekah 60 tahun. Punya lama jadi mufti. Kata Malik, balagha ibn Umar 86 sanah wa afta fil Islam 60 sanah taqaddama alaihi wufulun nas min aqtaril ard. Ibnu Umar ni meninggal umur 86 dan dia keluarkan fatwa selama 60 tahun. Dan kelas-kelas pengajiannya dihadiri oleh orang daripada segenap penjuru dunia. Ini orang alim betul, Ibnu Umar ini. Dan Ibnu Umar ini digelarkan sebagai peniru Nabi yang paling hebat. Dia fotostat betul Nabi ni. Setiap amal ibadah Nabi, dia ikut. Macam kita tengok muka surat 150, dia semayang di Mekah, habis semayang Jumaat, dia gerak ke depan 2 rakaat. Habis 2 rakaat, dia bergerak lagi ke sah lain, 2 rakaat. Dia buat 4. Madinah, dia balik rumah, buat 2 rakaat di rumah. Orang tanya kenapa buat begitu? Nabi dulu buat beginilah. Dia ni fotostat Nabi. Jangankan dalam ibadah, hatta pelakuan-pelakuan Nabi yang bukan bersifat ibadah khusus pun dia tiru bulat-bulat. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dalam kitab Tabaqatul Kubra li Ibn Sa'ad, kata Aisyah, makana ahadun yatba'u atharin Nabi SAW fi manazilih kama kana yatba'uhu Ibn Umar. Aku tak pernah jumpa orang yang ikut segala jejak langkah Nabi masa Nabi duduk di rumah sebagaimana aku tengok Ibnu Umar buat. Aisyah tahu dia isteri Nabi. Dia tahu tabiat Nabi. Balik macam mana Nabi buat apa, sampai masuk rumah apa dia buat dulu. Kata Aisyah, aku tengok ramai-ramai. Ibnu Umar seorang je, sebiji dia tiru Nabi. Hatta ada satu riwayat, ada sekali masa musafir, pernah Ibnu Umar dia pimpin rombongan haji, kafilah haji. Rombongan tu rombongan yang besar, 70 jemaah dengan 200 lebih ekor unta. Rombongan yang besar. Jadi sebelum daripada Madinah, sebelum sampai ke Mekah, Ibnu Umar tiba-tiba arahkan semua rombongan berhenti. Terkejut, tengah jalan berhenti. Kata Ibnu Umar, baik, kamu semua tengok apa saya nak buat. Orang pun pandang lah, alhamdulillah Ibnu Umar ni nak buat. Kemudian dia berjalan di tengah padang pasir, sampailah bayang-bayang dia tak nampak. Rupanya dia pergi kat sebatang pokok. Dekat pokok tu dia buang air kecil. Orang tengok. Kemudian dia balik semula kepada rombongan. Ubay bin Ka'ab marah. Kata, Abdullah, tak ada kerja lain. Kita ni nak kejar masa. Awak berani berhentikan 70 kafilah sebab nak melengok kencing. Tak ada kerja. Kata Ibn Umar, ya. Saya memang nak tunjukkan kepada kamu semua, ketika saya naik haji bersama dengan Nabi SAW, di situlah Nabi buang air. Supaya awak semua tahu. Banyak tuan-tuan, setakat Nabi buang air kat mana, tak payah tiru. Tak apa, tak. Punya semangatnya diri niru. Maka tidak heranlah orang zaman itu kata kepada dia, fakana allazi yara hirsihi ala tattabi'a atharin Nabi Muhammad yazunnu anna bihi syai'al minal junun. Kami menengok gairahnya Ibnu Umar meniru jejak Nabi ni, sampai kami kadang fikir dia ni gila gamaknya. Dia ni ada mering sikit lah agaknya. Yalah, dalam ibadah tu tak payah ceritalah, puasa Ashuranya, semayang sunat, bak buang air pun dia ikut. Sampai orang kata, ada syok agak-agak dia ni sikit. Syok tak syok lah, jadi mufti berpuluh tahun.
Ini cerita Ibn Umar ni tadi. Jadi balik kepada tadi, hadis yang kita belajar kata Abu Hurairah, "Idza shalla ahadukumul jumu'ah falyusalli ba'daha arba'ah." Kalau kamu lepas semayang Jumaat, maka semayanglah semayang ba'diyah sebanyak 4 rakaat. Ni hadis riwayat Muslim. Kata Imam An-Nawawi, semua hadis-hadis yang bercerita dalam bab kita ini menunjukkan sunat kita melakukan solat sunnah ba'diyah Jumaat. Yang mana ini juga jarang dilakukan oleh kita. Habis semayang, sapu punggung, balik, ambil nasi luar, terus masuk pejabat. Biasanya gitu. Umur dah melengkap ni, eloklah kita semayang sunat ba'diyah. Puan-puan pun nanti kalau semayang Jumaat di Mekah, Madinah pun begitu jugalah. Di sini janggal sikitlah nak semayang Jumaat. Pun begitu. Habis solat Jumaat, buat ba'diyah Jumaat. Minimum 2 rakaat. Yang terbaik sempurna adalah 4 rakaat. Kata Imam Nawawi lagi, kenapa disebutkan 4 rakaat? Disebutkan 4 rakaat kerana dia punya fadilat dia. Dan disebutkan 2 rakaat untuk menjelaskan bahawa solat sunat ba'diyah Jumaat itu minimum 2 rakaat. Tak boleh kurang daripada itu. Dan sudah dimaklumi bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memang mengerjakan solat ba'diyah Jumaat sebanyak 4 rakaat. Kerana Nabi sendiri yang memerintahkan dan Nabi tak suruh benda dia tak buat. Dan dia sendiri mendorong kita untuk melakukan. Dan 4 rakaat ini sudah pasti lebih banyak kebaikan dan lebih utama kerana rakaatnya lebih banyak. Ini boleh rujuk syarahnya dalam syarah Muslim. Dia Nabi ni, saya sebut PA lah, macam tabiat. Dia ada satu kecenderungan Nabi ni. Kalau tengah hari, Nabi memang suka semayang rakaat yang banyak. Macam kita tak larat tengah hari. Kita tak larat sokmo tengah malam, tak larat tengah hari, tak larat tengah bila, tak larat kita tak tahu bila laratnya. Nabi tak tengah malam pun kuat, tengah hari pun kuat. Kata Abdullah ibn Sa'ib, Nabi SAW, dia memang amalan dia semayang sunat 4 rakaat qabliyah zuhur. Zuhur tu dah 4 rakaat. Nabi buat qabliyah 4 rakaat. Maknanya sebelum tergelincir matahari. Kemudian kata Abdullah bin Sa'ib, Nabi pun menyebut, "Innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama' wa uhibbu an yas'ada li fiha amalun salih." Ketahuilah bahawa inilah perintan masanya pintu langit sedang dibuka. Dan aku sangat mahu ketika dia dibuka itu akan dinaikkan amal solehku kepada Allah. Ini riwayat Ibnu Abi Syaibah. Sebab itu orang yang melakukan semayang sunat tengah hari 4 rakaat, ganjarannya sangat besar. Kata Ummu Habibah radhiyallahu anha, "Man hafaza ala 4 rakaatin qabla zuhri wa 4 ba'daha harramahullah 'alal nari." Siapa yang konsisten menjaga semayang 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas zuhur. Semayang zuhur dah 4, qabliyah 4, ba'diyah 4. Penat, tapi apa ganjarannya? Kata Nabi kepada Ummu Habibah, "Harramahullahu 'alan nar." Allah haramkan api neraka daripada orang ini. Ini hadis riwayat Abu Daud dan juga Tirmizi. Timbul persoalan balik kepada semayang sunat ba'diyah salat Jumaat ini. Tuan-tuan mungkin ada hak jadi pening. Nak buat di masjid ke di rumah, Ustaz? Inilah ada Nabi tadi sebut macam di rumah 2 rakaat guna gaya. Baik, kita lihat pandangan ulama. Kata Syekh Muhammad bin Umar dalam kitab Bughyatul Mutatawwi', hadis-hadis menunjukkan bahawa boleh mengerjakan 2 ataupun 4 rakaat. Namun begitu 4 rakaat lebih afdal kerana dia tegah daripada hadis Nabi. Dan sebaik-baik semayang sunat adalah di rumah. Itu disebutkan. Dan di rumah tu terpulanglah sama ada 2 ataupun 4 rakaat. Kata Syekh Mustafa Al-Adawi, kalau seorang mahu, dia boleh melaksanakan solat ba'diyah Jumaat di masjid. Boleh juga dia melaksanakan di rumah. Namun solat sunat di rumah lebih afdal.
Berdasarkan umumnya sabda Nabi, afdalu salatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baik solat seseorang adalah di rumahnya, kecuali solat fardu. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang boleh rujuk dalam kitab Khutabul Am min kitab was sunnah. Kalau tuan-tuan puan-puan masih ingat tak dulu kita ada bahaskan dalam kuliah yang lepas, bab solat sunat dikerjakan di rumah. Muka surat 111. Ya ingat-ingatlah, tak ingat guna pula. Kita dah bahaskan bahawa faedah melaksanakan solat sunat di rumah ini masyhur. Diterangkan dalam banyak kitab. Misalnya kitab Yaum fil Baiti Rasulullah karya Abdullah Al-Qasim, disebutkan bahawa Nabi kita memang dia sembahyang sunat di rumah. Dalam kitab Syama'il At-Tirmizi dijelaskan, walaupun rumah Nabi itu sendiri sebelah masjid je, rumah Nabi itu makam dia lah. Masjid itu yang kubah hijau itu. Walaupun sebelah, tapi Nabi kalau sembahyang sunat, dia sembahyang di rumah dia. Dia tak sembahyang di masjid. Hatta solat tarawih pun, Nabi tidak tarawih tiap-tiap malam di masjid. Ini bukan nak bagi lesen tuan-tuan tak datang masjid, tidak datanglah dapat pahala i'tikaf. Tapi ini dipanggil sunnah yang dilupakan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata lailati fil masjid fa shalla bi salatihi nasun thumma shalla min al-qabilati fa kathura an-nas thumma ijtama'u min al-lailati thalithah aw ar-rabi'ah falam yakhruj ilaihim Rasulullah. Kata Aisyah, Nabi pada satu malam dia sembahyang dalam masjid, sembahyang sunat, ramailah orang yang mengikut dia. Kemudian pada malam seterusnya Nabi sembahyang lagi solat sunat di masjid, ramai lagi yang mengikutnya. Pada malam yang ketiga, keempat, orang berkumpul menanti Nabi, Nabi dah tak datang lagi. Falamma asbaha qala qad ra'aitu allazi sana'tum wa la yamna'ni minal khuruji ilaikum illa inni khasyitu an tufrada alaikum wa dhalika fi Ramadan. Esoknya waktu subuh, sahabat-sahabat pun komplain, tanya, ya Rasul, kamu puas nunggu semalam, tak keluar-keluar. Apa cerita? Kata Nabi, kawan nampak awak semua tunggu, tapi malas nak keluar, kata Nabi. Apa sebab? Aku takut kalau kita buat hari kelima, keenam, Tuhan tengok, bagus nampak ni, dia wajibkan pada awak, haru kita semua. Nampak semangat ni setiap malam. Jadi, benda ni kita gila-gila lah, kata Nabi, supaya dia kekal menjadi syiar benda yang sunat. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Dan mungkin bagi tuan-tuan atau puan-puan yang baru menyertai kelas, akan jadi keliru pula. Sudahlah. Sembahyang sunat di rumah, berat sungguhlah. Mana gaya ni? Kita dah terangkan dulu, kenapakah para ulama mengatakan hikmah, kenapa disuruh sembahyang sunat itu di rumah. Nombor satu yang terbesar adalah niat kita nak membimbing isteri. Itu kan dulu kita dah bincangkan. Sebab seorang wanita, solat yang terbaik adalah di rumah, bukan di masjid. Kata Ibn Mas'ud, salatul mar'ati fi baitiha afdal min salatiha fi hujratiha. Wa salatuha fi makhda'iha afdal min salatiha fi baitiha. Semayang seorang wanita di rumah lebih baik daripada dia semayang di halaman rumah. Semayang di bilik tidur atau bilik persendirian lebih baik daripada semayang di rumah. Ini hadis riwayat Abu Daud. Jadi hadis ini jelas menunjukkan bahawa tempat terbaik bagi seorang wanita menunaikan semayang adalah di rumah. Tapi puan-puan tak ada masalah. Pergi je lah masjid, tak ada masalah. Cuma afdal, sebab kadang kita khawatir orang yang mengabaikan tanggungjawab asasi dia lah. Anak-anak tak makan jadi begitu pula dah, disebabkan dia terlampau afdalnya di rumah lah, pendek je. Ni kita dah bahaskan dulu. Jadi seorang suami itu bila dia sembahyang sunat di rumah, dia dapat menghidupkan rumahnya dengan ibadah. Itu yang puncanya sembahyang sunat di rumah. Cuma peringatan kepada tuan-tuan, walaupun pagi ni bila dah dengar hadis, wah aku Jumaat ni nak sembahyang 4 rakaat lah, nak try sekali ikut sunnah Nabi 4 rakaat di masjid,
Kalau balik 2 rakaat. Bukanlah suruh buat 6 rakaat. Tidak, tuan-tuan ada pilihan. Nak dibuat di masjid ataupun habis main Jumaat, doa, lipat sejadah, balik 2 rakaat. Tapi kalau di masjid 4 rakaat. Tuan-tuan pun semangat. Silakan nak semayang, tapi ingat jangan semayang dekat laluan orang. Nyusahkan orang. Satu kerja kita kena tunggu dia habis semayang, dia dah datang lambat semayang kat pintu besar. Nasi sejuk dah. Kita nak langkah macam Samsen sangat. Gerang juga nak langkah sebab awak lambat. Habis Jumaat, dah lah masbuk, tambah lagi serakaat. Habis serakaat, buat pula 4 rakaat. La ilaha illallah, dia 3-4 orang. Ni contoh saja. Dah tahu warak, datanglah awal. Orang duduk birai pintu ni jenis sapu punggung balik je. Mana ada kau beli abadiah je. Logat lah. Jadi silakan semayang, tapi jangan menghalang laluan orang. Dan kita pernah bincang benda ni kan. Sunnah yang ditinggalkan adalah orang yang tidak menggunakan sutrah ketika semayang. Sutrah ini alat untuk kita nak letak di hadapan kita sebagai penanda bahawa ini teritori kita. Berapa orang yang letakkan sutrah? Tidak ada. Dan kita ulang kaji balik bab sutrah ni dulu, bab 5. Kita bincangkan pelbagai sunnah berkaitan semayang, muka surat 29, iaitu meletakkan sutrah. Yang mana para ulama memberi pendapat yang pelbagai tentang hukum meletakkan benda di depan kita ketika semayang. Ini boleh rujuk dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah, Tamamul Minnah dan banyak lagi. Ada ulama sebagai contoh Ibn Hazm dan juga Syaukani mengatakan wajib letak. Supaya orang tidak lalu lalang, jadi tidak nampak tak mulia ibadah itu. Tengah sujud langkah dia orang. Ada ulama dalam mazhab Syafi'i, ataupun ini juga pendapat dalam Syafi'iyah dan satu pendapat dalam Imam Malik, sunat secara mutlak. Dan ada juga dalam pendapat Maliki dan juga Hanafi, sunat kalau kita khawatir ada orang melintah. Imam Syafi'i tak, ada melintah, tak ada melintah, letak je penanda. This is my territory. Jangan cross. Tapi kalau Maliki Hanafi, kalau you rasa clear, tak payah letak. Tapi kalau you rasa ada possibility orang lalu, letak. Cuma peringatan kepada orang yang nak lalu lalang ni, keluar pada masjid. Nak kejar nasi, silakan, tak ada masalah. Nak kejar cendol ke, benda ke, tak ada masalah. Dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, ada dibuat tambahan bahawa haram seorang itu lalu di hadapan orang yang solat jika di hadapannya ditandakan dengan sutrah. Haram. Haram. Kata Abu Juhaim Al-Ansari rahimahullah, "Lau ya'lamul mar baina yadayil musalli madza alaih, lakana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamura baina yadayhi." Kalaulah seorang itu tahu dosa yang dikenakan ke atasnya kerana berjalan di hadapan orang yang semayang, maka kata Nabi, nescaya dia akan sanggup berdiri selama 40. Tidak disebutkan 40 apa. Kata sahabat yang merawikan hadis ni, kau tak perasan pula Nabi sebut 40 apa. 40 minit ke, 40 jam ke, 40 hari ke, 40 tahun. Tapi aku dengar Nabi sebut berdiri 40. Itu lebih baik dari dia berjalan depan orang semayang. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Lepas kata Abu An-Nadir, salah seorang perawi, aku tak sure Nabi sebut 40 hari ke 40 bulan, 40 tahun. Kalau ada sutrah, tapi orang tetap lalu, apa tuan-tuan nak buat? Tuan-tuan semayang, ni dah jadi ulang kaji tajuk sutrah pula dah. Sebab nak membetulkan amalan. Ada orang dia amalan semangat, ilmu tak ada. Semangat. Oh, saya pertahankan semayang sunat. Oh, semayang laluan. Semangat ilmu tak ada. Kalau ada sutrah, kita dah letakkan penghalang, tapi orang lalu juga. Apa tuan-tuan perlu lakukan? Sunat hukumnya bagi orang yang semayang dengan sutrah. Kalau ada orang lalu di hadapan dia, sunat dia tahan menggunakan tangannya. Boleh buat rock block. Jangan tonyok kepala dia, sudahlah.
Ada jenis babi, kita buat roadblock, dia lalu kat bawah. Dia cilok pula. Tunjaikan kepala sekali, tombang depan tempat cah tu. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, berdasarkan hadis Nabi pesan, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas, fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi, falyadfa fi nahrihi. Fa in aba falyuqatiluhu, fa innama huwa syaitan." Kata Nabi, kalau seorang daripada kamu semayang ada sutrah, tiba ada orang nak lalu, maka falyadfa, kamu hendaklah tahan orang itu. Kalau dia degil, hendaklah kamu kerahkan lagi, tahan itu. Kerana itu adalah setan. Nabi panggil setan. Orang dah taruk sutra, nak juga lalu, nak kejar nasi agaknya. Orang dah buat roadblock. Nabi kata ini setan. Tetapi kalau kita tidak letak sutra, dia tidak berhak untuk menghalang siapa-siapa lalu di hadapan dia, kerana dia sudah mencuaikan haknya dengan meninggalkan sunnah memakai atau memasang sutra. Ini boleh rujuk dalam kitab Al-Mu'tamad, sebagaimana ada satu hadis kata Abu Hurairah, yaqta'us salatu al-mar'atu wal himaru wal kalbu al aswad wa yaqi dzalika mithlu mukhirati rahli. Wanita yang melintah, keldai yang lalu, anjing hitam di hadapan, ini semua memutuskan semayang, kata Nabi. Maka semua benda ini boleh dicegah sekiranya kamu menghadap pada benda yang ketinggiannya mukhiratir rahli. Hadis riwayat Muslim. Apa makna mukhiratir rahli? Dia mukhiratir rahli ni, kalau bahasa kita ni pelana kuda, saddle kuda yang biasanya kita letak di belakang kuda tu. Ni kalau dalam syarah Sahih Muslim ada disebutkan. Jadi kalau kita tengok tinggi pelana haiwan tunggangan ni, kira-kira lebih kurang dalam sekaki lah, lebih kurang. Ataupun antara 40 hingga 60 cm. Jadi ini sebagaimana pernah ditanya kepada Atha' Ibn Juraij, pernah bertanya, kam mukhiratir rahli alladhi sa'ala innahu yastur musalli, qala qarda zira'. Berapa tinggi pelana haiwan yang boleh dijadikan sutra untuk semayang? Maka Atha' rahimahullah jawab, kira-kira satu hasta. Satu hasta ni panjang lengan, daripada siku sampai ujung jari tengah. Lebih kurang dalam 45 cm begitu. Kalau kita ambil pembaris paling panjang pun 30 cm. Jadi boleh digunakan. Kalau guna benda yang tinggi kurang daripada satu hasta, macam mana pula? Ataupun 2/3 hasta. Contohnya, guna batu, guna kayu. Boleh atau tidak? Mana dah tak ada benda, sutrah masjid pun tak sedia. Masjid suruh orang pakai sutrah, dia pun tak sedia sutrah. Tuan-tuan, kamu sedia 20 sutrah, hilang semua. Hilang semua. Sedekah dia orang habis hilang. Orang suka tengok sutrah kan lawa. Dia macam rehat. Ada kita sedia, adalah tinggal baki 2-3. Itu pun cilok juga di kutu. Bukan boleh jual pun. Ada kita letak, nantilah siapa tuan-tuan nak sponsor pahala lebih, sedekahlah sutrah kat kita orang ni. Sutrah bukan kain setera, kita bukan nak kain sutra. Sutrah ni dia macam reha berdiri. Kita letak, katalah tak ada reha, tak ada apa. Boleh tak kita letak benda-benda batu ke kayu ke? Kata para ulama, jawapannya boleh. Kita boleh memakai benda-benda itu sebagai sutra selama mana benda itu menyebabkan orang jadi mengelak. Kunci misalnya boleh, air mineral boleh, apa saja. Dan ini adalah pendapat Sa'id bin Jubair, Al-Auza'i, Imam Ahmad, Asy-Sya'bi dan juga Nafi'. Dan kata Abu Sa'id, kami dulu biasa bersutrah dengan panah. Kami letak panah pun pernah. Dan ada masa kami susun batu je untuk nak bagi orang jangan lalu. Ini boleh tengok dalam huraiannya dalam Fathul Bari Ibn Rajab. Maknanya tuan-tuan nanti hari Jumaat, kalau semayang di kapek ni tak ada masalah lah. Tapi jenis yang semayang dekat dengan pintu, nyusah korang nak keluar ni. Kalau dah tak ada sutra, letaklah apa-apa. Yang mulia lah, jangan letak selipar. Oh itu. Selipar letaknya, semangat tak ada ilmu. Payah juga manusia dia. Letak handphone boleh.
Handphone. Handbag boleh. Cuma standby lah, handphone dengan handbag tu hilang, itu sajalah. Sujud ada lagi. Bangun tak ada. Rupanya ada kutu dia bilang, jaga rakaat kedua aku sapu. Ada. Jadi pendek kata, pandai-pandailah tuan-tuan nak hidup. Ya. Dah jadi cerita sutroh dah kita ni. Ya. Saya ingat kita habiskanlah bab yang seterusnya. Maknanya minggu depan boleh masuk bab baru dah. Semayang benda-benda sunat berkaitan dengan Quran. Kita habiskan je lah terus ya. Muka surat 148. Muka surat 148 kita masuk pada satu bab. Bukan 148. Bab memisah 151. Memisahkan antara solat fardu dan sunat ketika solat Jumaat dan lainnya. Ini juga peringatan kepada yang semangat nak semayang sunat ba'diyah Jumaat. Semangat tu bagus, ilmu kena ada. Mana habis semayang jangan terus menonong je bangun. Apa petunjuk sunnah? Ini sunnah yang ditinggalkan. Kita baca hadisnya menurut Imam Muslim, surat 151 ya. Menurut Imam Muslim, Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan Gundar menceritakan daripada Ibn Jurayj bahawa Umar bin Atha' bin Abil Khuair telah berkata, An-Nafi' bin Hubair arsalu ila Sa'ib bin Ukhti Namrin yas'aluhu an syai'in ra'ahu minhu Muawiyah fi salah. Faqala na'am, salaitu ma'ul jum'ah fil maqsurah. Falamma salama al-imam, qumtu min maqami فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. Nafi' bin Jabir mengutusnya untuk menemui Sa'ib bin Ukhti Namir untuk bertanya kepadanya berkaitan masalah solat yang pernah dilihatnya daripada Muawiyah. Jawab Sa'id, benar. Aku pernah semayang bersamanya, semayang Jumaat dalam maksurah. Maksurah ni bilik khas di masjid. Ketika imam telah mengucapkan salam, aku berdiri daripada tempat duduk dan aku semayang sunat. Ketika Muawiyah masuk ruangan itu, dia menyuruh seorang untuk menemuiku dan menasihati. Jangan kau ulang apa yang kau lakukan. Jika engkau selesai solat Jumaat, jangan kau terus sambung solatmu dengan solat lain hinggalah kamu memutuskannya. Apa caranya? Dengan bicara ataupun keluar. Sebab Rasulullah SAW memerintahkan demikian kepada kami. Iaitu tidak boleh menyambung solat Jumaat dengan solat sunat secara terus, secara langsung. Kecuali setelah kami berbicara atau kami keluar. Ini hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Imam As-San'ani menghuraikan dalam Subulus Salam. Hadis ini berisikan penjelasan syariat supaya memisahkan solat sunat daripada yang fardu. Yang mana keduanya tidak boleh disambung. Larangan ini berfungsi untuk menyatakan hukum haram. Persoalan ini bukan berlaku hanya untuk solat Jumaat saja meskipun perawi menyebut khusus untuk solat Jumaat. Ini berpandukan hadis lain yang lebih umum yang meliputi solat Jumaat dan solat lainnya. Perkara ini boleh disemak dalam syarah Muslim dan karya Imam An-Nawawi. Abu Daud juga mengeluarkannya daripada Ibnu Umar. Bawah tu perenggan bawah, perintah ini mengandungi hikmah membezakan antara yang fardu dan yang bukan fardu sunat. Serta memisahkan yang ibadah dengan non-ibadah. Atas pertimbangan ini pula lah disunatkan menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur, menjamah makanan sebelum solat air raya dan larangan berpuasa sehari atau dua sebelum Ramadan. Kesemuanya ini untuk membezakan puasa yang diperintahkan dengan yang bukan. Membezakan antara ibadah dan bukan ibadah. Juga membezakan solat Jumaat yang Allah wajibkan dengan selainnya. Ini ada menarik perenggan yang bawah ni. Ini tujuan lain ya. Nanti kan saya terangkan. Tujuan lain, selain daripada itu, terdapat juga banyak aktiviti bid'ah. Antaranya pengikut Rafidah dan lain-lain yang tidak niat solat Jumaat. Namun mereka meniatkan solat Zuhur.
Mereka kelihatan seolah-olah mengucapkan salam, tapi sebenarnya tidak. Mereka hanya solat zuhur. Namun orang yang memandangnya menyangka mereka solat sunat. Jika ada pemisah nyata antara yang wajib dan yang sunat, ini berarti akan mencegah bid'ah ini. Terdapat banyak lagi penjelasan berkaitan dengan perkara ini yang boleh dilihat dalam kitab Majmu' Fatawa. Menurut Syekh Al-Bassam dalam Tawdihul Hakam min Bulughil Maram, hadis tadi memberi kesimpulan mengenai hukum makruh menyambung sembahyang sunat walaupun sunat rawatib dengan solat fardu. Sehinggalah dia pulang dan solat di rumah. Itu yang paling utama. Ataupun seorang hendaklah memisahkannya dengan zikir-zikir solat maktubah atau solat wajib. Allah yang maha bijaksana ingin mendidik kita supaya membezakan antara fardu dengan sunat, antara ibadah lain dengan ibadah lainnya. Teknik pemisahan ini tidak harus berpindah lokasi, namun cukup sekadar dengan sesuatu yang benar-benar membezakan. Ini kerana tidak ada hadis sahih berkenaan berpindah tempat sebagaimana disebutkan oleh Syekh bin Baz dalam fatwanya. Soalan ini boleh dilihat dalam fatwa Syekh bin Utsaimin. Pertama, tuan kitab ni dia bawakan, kita sembahyang sunat ba'diyah, tuan-tuan, habis daripada sembahyang Jumaat, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tuan-tuan akan perasan ada beberapa jemaah terus bangun. Masa imam berdoa. Kita sangka baik, mungkin dia jamak, mungkin apa. Tapi orang alim, dia akan melihat, pertama, Syiah agaknya dia ni. Apa sebab? Syiah tak sembahyang Jumaat, dia sembahyang Zuhur. Tapi ni kan ada Syiah menonton kan, marah pula. Dia, kita tak kata Syiah ni tak sembahyang Jumaat. Dia begini ya. Sebenarnya dari segi hukum, Syiah dengan Ahli Sunnah sama sembahyang Jumaat. Mereka wajib solat Jumaat, Sunni dan juga Syiah. Tetapi Syiah dia ada, dia panggil syarat-syarat kesempurnaan sembahyang Jumaat. Yang mana kalau tak ada syarat kesempurnaan ini, sembahyang Jumaat tak perlu dibuat. Macam kita pergi Mekah buat haji. Haji wajib tak? Wajib. Tapi ada tak syarat nak menyempurnakan haji? Ada. Duit, sihat, tak ada hutang, PTPTN dan sebagainya lagi, LHDN clear, baru boleh pergi haji. Tak clear itu, benda tu wajib tetapi tak dapat disempurnakan kerana dia tidak ada syarat, tak cukup. Jadi bagi orang Syiah, sembahyang Jumaat ni dia ada syarat untuk nak disempurnakan. Antara syarat kesempurnaan Jumaat menurut mazhab Syiah, ini share ilmu ya. Tuan-tuan jangan jadi minat dan jadi Syiah pula lepas benda ni cerita saja. Kata sedap pula ustaz. Saya ingat masuk Syiah ada borang tidak? Benda ni jangan gitu. Ni kita share. Pertama orang Syiah, ini dia punya fiqh dia. Solat Jumaat dalam satu daerah ataupun bandar yang sama mesti dibuat satu tempat aja. Dia tak boleh buat banyak tempat. Macam kita Kuantan, salah bagi dia lah. Masjid Negeri dengan Tepian Putra sepelaunya. Macam mana you boleh ada dua tempat? Kita dengan Bukit Sekilau bukannya jauh. Masjid Tanjung Lumpur bukannya jauh. Tak kira surau Jumaat lagi. Kalau Matan Badak, berapa tempat sembahyang Jumaat? Masjid Lama Matan Badak, Masjid Matan Badak, Masjid Kibsah, Masjid Taman Guru. Bayangkanlah dalam satu kejiranan saja. Dalam fiqh Syiah itu tak boleh. Sebab jarak untuk diadakan satu Jumaat dengan masjid yang lain mestilah antara 10 hingga 11 kilometer, kata dia. Jadi bagi dia Jumaat yang kita buat ni tak sah. Tak sah. Jadi tidak boleh dalam satu bandar ada banyak masjid yang buat sembahyang Jumaat. Sebab Jumaat ni kata mereka Syiah, seminggu sekali je. Seminggu sekali je. Zuhur lah hari-hari buat. Dan mereka pegang pahaman mereka, kesempurnaan Jumaat ialah solat itu mesti diseru. Seru. Kita kan baca dalam ayat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang beriman,
apabila diserukan kamu untuk mengerjakan semayang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu ke masjid mengingati Allah, tinggalkan jual beli, itulah yang baik bagi kamu kalau kamu tahu hakikat yang sebenar. Surah Jumaah ayat 9. Kita aliran ahli sunnah wal Jumaah, apa yang kita faham perkataan idza nudiya lis-salah, bila diserukan kamu solat Jumaat, maka pergilah kamu sembahyang. Tuan-tuan faham seru tu apa? Tafsir kita, seru tu adalah azan. Hayya 'alas-salah, itu seru. Tapi dalam fiqh Syiah, seru itu adalah oleh imam yang 12. Pahaman dia. Dia sebab mereka berhujah perkataan idza nudiya. Nudiya ini seruan daripada yang tidak nampak, benda gaib. Adapun Bilal nampak. Ni Bilal yang tengah ambil gambar. Ni Bilal, tuan-tuan nampak dia. Hari Jumaat dia azan lepas, tuan-tuan nampak dia. Jadi azan ini seruan mesti daripada yang gaib. Mungkin kita akan tanya, dulu kan Bilal bin Rabah, dia azan sembahyang Jumaat, sahabat semua bangun sembahyang. Hujah dia, siapakah yang mengarahkan Bilal untuk azan? Yang mengarahkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal masjid negeri siapa arah? Imam besar, dia kata. Apa kelaikan imam besar? Dia jaga siapa yang memberi arahan. Sebab itu dalam Syiah, arahan mesti diberi oleh 12 imam saja. Lepas pada Nabi itu, Ali bin Abi Talib, Al-Hasan bin Ali, Al-Husain bin Ali, Ali Zainal Abidin Al-Husain, Muhammad Al-Baqir bin Zainal Abidin, Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baqir, Musa Al-Kazim, Ali Al-Ridha, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Al-Hasan Al-Askari, dan yang terakhir Muhammad Al-Mahdi, Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi kata dia gaib. Imam Mahdi mana turun lagi? Tak ada. Jadi bila imam itu belum ada secara fizikal, maka solat Jumaat dia jadi wajib muhaidar ataupun wajib takhiri, wajib pilihan. Tapi nanti kalau Imam Mahdi datang, dia akan jadi wajib aini. Wajib kena datang sembahyang Jumaat. Jadi sekarang ni dia buat secara wajib takhiri. Takhir ni maknanya pilihan dia. Pilihan dia. Jadi bagi mereka, sembahyang Jumaat ni tak wujud. Bukan tak wujud, belum wujud. Kerana imam yang sebenar untuk buat seruan, Imam Mahdi belum sampai lagi. Mungkin ada yang tanya, habis Ustaz yang keluar berita dekat Tehran sembahyang Jumaat, orang Syiah di Iraq sembahyang Jumaat, pergi ke Mekah elok sembahyang Jumaat, jemaah heran dengan kita. Sembahyang Jumaat di kalangan Syiah kini dilakukan sebagai menjaga keharmonian, kerukunan. Tetapi mereka gantikan solat itu dengan sembahyang Zuhur. Ini yang balik pada tadi, Rafidah tadi. Orang Syiah, dia tak nak kita tahu dia Syiah. Dia pun jaga jugalah. Dia datang masjid kita sembahyang main Jumaat. Imam bagi Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia baru 2 rakaat. Jadi dia buat-buat bagi salam kan betul ke leher ke apa ke? Naik balik rakaat ketiga. Sebab itu ulama mengatakan fiqh minta kita jangan sambung terus, nescaya akan sangka buruk macam-macam. Jadi untuk nak selamat, pisahkan semayang itu. Jangan semayang di tempat yang sama, ataupun kalau dah sempit tak ada tempat nak buat, Nabi ajar 2 perkara, bergerak ataupun borak. Ataupun apa saja perbuatan yang orang tahu tuan-tuan dah putuskan semayang. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Geliat. Orang tahu habis dah sembahyang ni. Sama balik. Nak lari tak lepas dah. Main telefon ke, cakap telefon ke, nak borok ke, terkejut pula orang. Awak ni, kenapa habis sembahyang terus borok? Rupanya kita nak putuskan sembahyang kita. Jadi kita kena pisahkan antara solat Jumaat dengan solat Ba'diyah. Kalau seorang melakukan solat Ba'diyah di masjid,
diperintahkan dia memisahkan antara solat wajib dengan solat sunat, iaitu dengan berborak, berbicara ataupun berpindah tempat. Kata As-Sa'ib bin Yazid, sebagaimana riwayat daripada Muawiyah kita bacakan tadi, dia tegur orang yang semayang Jumaat, habis salam menolong bangun semayang sunat ba'diyah. Jangan. Sebab kata dia, Nabi pesan, Allah tu salatun hatta natakallam au nakhruj. Jangan kamu sambung terus semayang dengan semayang lain sebelum kamu bercakap atau pindah daripada tempat semayang. Hadis riwayat Muslim. Kata As-San'ani dalam kitab Subulus Salam, hadis ini menunjukkan disyariatkan untuk memisahkan antara semayang sunat dengan semayang wajib. Janganlah kedua-dua solat tersebut bersambung terus menerus. Secara tekstual, larangan ini bermakna diharamkan. Hadis ini tidak khusus untuk solat Jumaat saja. Kerana perawinya berupaya menunjukkan khusus hukum hakam itu untuk solat Jumaat dengan hadis yang bersifat umum mencakupi solat Jumaat dan solat lainnya. Makna puan-puan, walaupun kita bincang sembahyang Jumaat, puan-puan habis sembahyang maghrib misalnya nak buat ba'diyah, sunat pindah sedikit. Bergerak ngensuk ke terpulang lah. Ataupun dah sempit sangat, borok je lah. Datang mana? Jadilah sembahyang. Janji putus kan. Kalau orang kata, apa lu masalah teruskan je lah. Baik tu kitab ni nama sunnah yang dilupakan. Sunat-sunah Nabi yang kita dah tak buat. Jadi balik kepada sembahyang sunat Jumaat, para ulama bersepakat mengatakan solat sunat selepas Jumaat tarafnya adalah sama seperti rawatib, ba'diyah dan sebagainya lagi. Jadi dia tetap terpakailah hukum itu. Hadis daripada Abu Hurairah, "Idza shalla ahadukumul jumu'ah falyusalli ba'daha arba'ah." Jika kamu sembahyang solat Jumaat, hendaklah selepasnya kamu sembahyang sunat pula 4 rakaat selepasnya. Hadis Muslim. Apa hikmah kita bergerak dari satu tempat selain daripada faktor nak membezakan kita dengan orang Syiah yang sembahyang fardu tadi, yang sembahyang zuhur tadi? Kata Asy-Syaukani dalam Nailul Autar, Syarah Muntaqa Al-Akhbar, disyariatkan berpindah untuk solat sunat dan dikerjakan lain tempat. Ini adalah illah untuk seseorang itu memperbanyakkan tempat ibadah. Sebagaimana disebut oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Baghawi, kerana setiap tempat kita sujud ini, dia akan jadi saksi pada hari kiamat. Dalam Quran, Allah Ta'ala ada berfirman, Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari bumi menceritakan segala kisahnya. Surah Al-Zalzalah ayat yang keempat. Bumi ini, dia akan satu hari esok, dia akan bagi tahu kepada Allah segala amal manusia di atas dia nanti. Yang kita buat sekarang. Dan ini disebutkan juga dalam firman Allah yang lain, fama bakat alaihimus sama'u wal ardh. Maka langit dan bumi pun tidak menangisi mereka. Surah Ad-Dukhan ayat 29. Kata para ulama tafsir, bila seorang mukmin itu meninggal, tempat semayangnya di bumi akan menangis. Kita semayang, yang kita selalu sujud ni, dia akan menangis. Dan amalnya itu akan terangkat ke langit. Maka inilah punca illah yang juga menjadi konsekuensi. Kenapa disyariatkan kita habis sembahyang fardu, pindah pula sembahyang sunat di tempat lain. Habis fardu, pindah tempat lain. Cuma tuan-tuan puan-puan jangan terkejut pula kalau mungkin ada juga kita akan dengar para ustaz ataupun orang yang mengajar berpandangan bahawa hukum berpindah tempat adalah terlarang. Ada juga kata tak boleh. Kalau dah duduk situ saja. Ini kita raikan kepelbagaian pendapat-pendapat. Ini ada dalil-dalil yang digunakan. Namun pendapat yang lebih rajih, yang lebih disepakati adalah kita berpindah dari satu tempat ke satu tempat. Jadi saya kira perkara yang kita bincangkan pada pagi ini boleh diamalkanlah. Moga-moga mudah-mudahan. Macam sembahyang sunat ba'diyah, qabliyah, itu bolehlah. Tengah hari ini boleh buat dah. Tuan-tuan buat
Tak tahulah 4 rakaat ni banyak. 4 rakaat qabliyah, 4 rakaat zuhur. Bila nak buat ba'diyah 4 rakaat lagi, cari pot lain lah. Cari tiang lain pula. Banyak rakaat sembahyang zuhur. Berbelah-belah. Lepas tu hari Jumaat nanti kita amalkan juga. Habis saja sembahyang Jumaat, kita buat ba'diyah Jumaat. Kalau tuan-tuan buat di masjid, buatlah 4 rakaat. Tapi kalau habis sembahyang doa sapu punggung balik, sembahyang sunat di ofis atau di rumah, 2 rakaat saja. Masjid 4. Kalau buat 2 di masjid boleh? Boleh. Tak buat, tak apa. La ilaha illallah, belum salahnya kita cerita sunnah Nabi yang kita lah banyak tak buat lah. Dia afdal 4. Sebab Nabi buat 4. Cuma kalau nak sembahyang 4, silakan pindah tempat. Sunnah Nabi. Pindah tempat. Atau kalau sempit, putuskan dengan perbuatan yang nampak kita dah putus sembahyang Jumaat tadi. Main telefon, menggeliat, borok, minum air ke apa sajalah. Lepas tu sambung balik 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Dan peringatan, jangan sembahyang kat laluan orang. Walaupun warak ke, semangat ke, ilmu kena ada. Ibadat tak ada ilmu, tak ada nilai. Allah tak pandang pun orang ibadah, tak ada ilmu. Jadi semangat sembahyang bagus. Jangan halang laluan. Lah tak halang macam mana? Ustaz ini lah ada. Boleh pasang sutra. Pasang sutra. Sutra tak ada ni masjid dulu. Cakap banyak. Tak sedia juga. Tuan-tuan letaklah benda-benda. Wallet ke apa. Kalau berani lah. Tak khusyuk. Sujud letak wallet ni. Jadi moga-moga apa yang kita bincangkan dapatlah kita amalkan. Saya kira sekadar itu je lah tuan-tuan. Untuk perbicaraan kita pada pagi ini. Pada minggu hadapan insya-Allah kita akan masuk bab yang ke-9. Dan ingat ramai jemaah kita suka bab ni kerana dia pelbagai sunnah yang berkaitan dengan membaca Quran. Sebab kita Quran ni kita baca sokmo, tapi ada beberapa sunnah Nabi yang menarik untuk kita kalau dapat amalkan. Jadi saya kira sekadar itu sembang-sembang pada kesempatan kali ini. Sebelum berpisah, marilah kita mendadah tangan berdoa. Moga majlis kita sama-sama diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'u baha'uka wal jamal jamaluka. Wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizkina fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fa yassirhu wa in kana haraman fa tahhirhu wa in kana ba'idan fa qaribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatik wa qudratik atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit, turunkanlah, kalau di bumi keluarkanlah. Kalau susah, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau rezeki kami masih jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duhamu ini, limpahkanlah kepada kami segala yang pernah engkau limpahkan pada hamba-hambamu yang soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.